Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada jamaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan. InsyaAllah pada malam ini kita sambung kembali dalam menyebutkan dosa mata. Dan kita pada kata pengarang kitab, wa kadza nazarahunna ilaihim wa nazaral awrat wa nazarul awrati fayahrumu nazaru rajuli ila syai'in min bananin mar'ati al-ajnabiyyati ghairil halilah. Sampai situ betul. Wa yahrumu wa kadza nazaruhunna ilaihim wa nazarul awrati fayahrumu nazaru rajuli ila syai'in min bananin. Maka kita sambung pada pada kata pengarang kitab, dan demikian juga memandangnya kaum perempuan kepada kaum lelaki dan memandang aurat. Haram memandangnya lelaki pada bahagian daripada badan perempuan ajnabiyah selain isterinya. Maka ini adalah sama dengan apa yang telah kita sebutkan pada bulan yang lalu, bahawasanya di antara dosa mata ini adalah seorang lelaki itu dia memandang kepada seorang perempuan. Dan yang kita maksudkan di sini adalah pada jika secara mutlak itu pada seluruh tubuhlah, yakni kalau selain daripada telapak tangan dan muka yang kita sebut, yakni melihat aurat perempuan. Adapun muka dan telapak tangan jika tanpa syahwat, maka itu dibolehkan. Adapun memandang pada wajah dan kedua telapak tangan jika diiringi dengan syahwat, maka tetap juga haramlah. Itu seperti yang telah kita sebutkan. Maka begitu juga bagi seorang perempuan. Cumanya bagi seorang perempuan ini, dia haram memandang kepada seorang lelaki itu pada aurat seorang lelaki lah, seperti mana yang kita maklum aurat bagi lelaki bagaimana. Jadi kita hanya sekadar baca apa yang ada dalam kitab ni je lah, kerana nanti kita akan sebut lagi. Kemudian kata pengarang kitab, wa yahrumu 'alaiha, yakni kerana perbahasan itu dia maklum di sisi kita aurat bagi seorang lelaki, maka perempuan haram memandang bagi aurat seorang lelaki. Jadi kita tak mahu masuk secara detail lah pada perbahasan itu, kerana seingat saya dia ada perbahasan
yang sama juga yang akan disebutkan oleh pengarang kitab setelah itu. Yakni pada perbahasan itu kita tak perincikan. Kemudian wa yahrumu 'alaiha kashfu syai'in min badaniha bihadratin man yahrumu nazaruhu ilaiha. Kemudian kita teruskan, dan haram bagi seorang perempuan untuk membuka bahagian aurat daripada badannya di hadapan orang yang haram baginya untuk memandangnya. Dan yahrumu alaihi wa alaiha kashfu syai'in mimma baina surrati wa rukbati bihadrati muttali'i 'ala al-awrati walau ma'a jinsin wa mahramiyatin ghairi halil. Dan haram bagi seorang perempuan ini untuk membuka bahagian aurat daripada badannya di hadapan orang yang haram baginya untuk memandangnya. Dan haram bagi seorang lelaki dan perempuan untuk membuka bahagian badannya yang di antara pusat dan lutut di hadapan orang yang melihat aurat, meskipun dengan sesama jenis atau mahram selain suami ataupun selain daripada isterilah. Okey, baik, itu kita baca dahulu. Kemudian kita nak menjelaskan perincian yang kita sebutkan tadi, bahawasanya ini pun sebenarnya sama dengan hukum yang telah kita sebutkan, perincian. Maknanya di sini kita nak menyebutkan bahawasanya jika melihat pada aurat itu haram, maka begitu juga hukumnya sama sahaja dengan mereka yang membuka badan. Kerana di sini kita kata, dan haram bagi seorang perempuan untuk membuka bahagian aurat daripada badannya. Maka pada bulan yang lalu kita telah menyebutkan haram bagi seorang lelaki memandang pada seorang perempuan. Yang dimaksudkan di situ adalah perempuan ajnabiyah, yakni yang bukan mahramnya lah. Yakni kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Maka perinciannya sama sahaja dengan hukum yang telah kita sebutkan lah. Kerana pada perkataan pengarang kitab ini, pengarang kitab mengatakan bahawasanya diharamkan ke atas perempuan itu untuk membuka sesuatu daripada anggota badannya, yakni daripada auratnya. Maka di sini sama dengan kita telah sebutkan bahawasanya kita bagi seorang lelaki, di mana haram kita melihat aurat seorang perempuan, maka begitu juga seorang perempuan dia tidak bolehlah mendedahkan auratnya. Maka ini pun kita tak perinci, kita tidak akan perincikan hukumnya kerana dia akan membawa kepada perbahasan yang sama. Contohnya kita orang lelaki ni, perempuan haram melihat kepada aurat kita, maka kita bagi seorang lelaki haram pula untuk membuka aurat kita. Itulah lebih kurang saja dengan apa yang dimaksudkan. Jadi kita tak mahu syarah secara detail lah, kerana dia akan membawa kepada syarahan yang sama. Kemudian seterusnya kata pengarang kitab, wa yahrumu alaihima kashfu sawataini fi khalwati li ghairi hajatin illa li halil. Maka di sini dia berbeza dengan apa yang kita telah menyebutkan pada bulan yang lalu. Maka kata pengarang kitab, dan haram bagi lelaki dan perempuan untuk membuka kubul dan dubur, walaupun mereka ini berada dalam keadaan bersendirian, jika tanpa ada keperluan kecuali kepada suami atau kepada isteri. Cumanya di sini kalau abang yang ada kitab tu, pada yang pertama tadi kita sebut wa kadza nazaruhunna ilaihim. Kemudian dia ada perkataan
Sehinggalah al-ajnabiyyati ghairil halilah. Halilah di sini merujuk kepada isterinya dan hamba perempuannya, yakni seorang lelaki memandang terhadap perempuan ajnabiyah, iaitu perempuan selain mahram dan halilah. Kalau sebahagian kitab dia dah buat kurungan halilah itu merujuk kepada apa? Situ dia ada buat halilah maknanya isterinya dan hamba perempuannya, yakni tidak haram lah, kerana disebut seorang lelaki memandang terhadap perempuan ajnabiyah, maka ini hukumnya haram lah. Dan selain ajnabiyah yang kita maksudkan di situ adalah perempuan selain mahram lah, yakni selain ibu kita, selain daripada kakak kita, yakni ada perbahasan tentang aurat lah. Yang kita maklum aurat ibu bagaimana. Cuma di sini kita nak menyebutkan sebahagian yang ada kitab, kita nak menyebutkan halilah di situ adalah merujuk kepada seumpama isteri dan juga hamba perempuannya. Tapi perincian hukum ini kita dah sebut pada bulan yang lalu, jadi kita tak nak ulang-ulang. Cuma kita nak sebut bagi yang ada kitab, ada perkataan al-halilah. Al-halilah itu merujuk kepada isteri ataupun dan juga hamba perempuannya. Okey, baik. Dan di sini kita nak menyebutkan haram bagi lelaki dan perempuan untuk membuka kubul dan dubur walaupun mereka ini dalam keadaan bersendirian. Ini kalau tanpa ada keperluan. Maka di sini kita perlu tahu bahawasanya tubuh badan kita ni kan, tubuh badan kita, walaupun kita rasa ni tubuh badan kita, yang ni milik kita, tubuh badan kita lah, tapi bukan secara mutlak kita boleh memperlakukan pada tubuh badan kita ini, kerana ada hukum hakam yang berkait dengan aurat ini. Contohnya kita yang berada berseorangan, tidak boleh bagi kita ini untuk membuka kawasan kubul dan dubur, tak boleh. Contohnya apa? Contohnya berada di ruang tamu, tengok TV, tak ada pakaian, tidak ada pakaian, maka dalam keadaan ini haram. Melainkan kalau kita berada dalam keadaan yang sangat panas, rumah pula kena musim El Nino, tak ada aircon, maka kerana terlalu panas terpaksa buka semua baju, ini boleh, ini diperbolehkan. Ataupun seorang suami buka kepada isterinya, kerana itu disebutkan disebut kalau melainkan ada keperluan, kan dia sebut di situ melainkan ada keperluan. Maka keperluan di sini termasuklah yang kita sebutkan tadi, suami buka untuk isteri dan sebaliknya. Dan juga untuk mandi ataupun untuk tukar pakaian ataupun untuk menyejukkan badan pada saat cuaca panas, maka ini diperbolehkan. Ini yang kita sebut dalam keadaan bersendirian lah, dalam keadaan bersendirian. Selain daripada itu tak boleh. Selain daripada itu tidak boleh. Saja-saja tak nak pakai baju kerana nak rasa bebas, rumah besar sangat, jalan tingkat 1, turun tingkat pergi tingkat 1, turun bawah, pergi turun tingkat 2 tanpa ada pakaian, saja-saja. Ini haram untuk melakukan sedemikian. Tapi kalau ada keperluan diperbolehkan. Tapi sebahagian kitab dia tak kata sedemikian. Sebahagian kitab ni, contohnya dalam naskah kita ni yang bahasa Arab tu, kan disebut wa yahrumu alaihima kashfu, dan haram bagi lelaki dan perempuan untuk membuka kubul dan dubur. Sebahagian kitab menyebutkan wa yahrumu alaihima kashful aurah, disebut haram untuk membuka aurat. Kalau kitab kita, naskah yang ada pada kita ni terus dimutlakkan, sama ada bagi lelaki dan bagi perempuan haram untuk membuka pada kawasan kubul, dubur dan yakni kubul kita dan dubur kita. Haram secara mutlak sama ada lelaki maupun perempuan ketika bersendirian tanpa ada hajat. Tapi sebahagian ulama ada menyebutkan
bukan yang dimaksudkan di situ kubul ataupun dubur, tapi mereka mengatakan aurat. Dan aurat yang dimaksudkan oleh mereka berbeza di antara lelaki dan perempuan. Begitu. Kalau lelaki haram untuk membuka aurat, yang dimaksudkan dengan aurat di situ iaitu saat bersendirian. Yang dimaksudkan di situ adalah dubur dan kubur kita, yakni tak boleh buka melainkan yakni ketika bersendirian, yakni melainkan tanpa ada keperluan boleh buka. Tapi kalau tak ada keperluan, maka aurat di situ yang dimaksudkan adalah kalau bagi lelaki itu adalah kubur dan dubur. Boleh jelas ke tidak? Kita nak terbelik sikit. Yakni kalau dalam kitab kita, kalau bagi lelaki dan perempuan dimutlakkan, kalau bersendirian tak boleh buka kawasan mana? Kubur dan dubur. Itu kalau tanpa ada hajat. Sebahagian ulama dalam kitab mereka kata bukan kubur dan dubur, tapi aurat. Dan bagi aurat mereka mempericikan pula, kalau bagi lelaki kubur dan dubur tak boleh kalau bersendirian. Kalau bagi perempuan mereka kata di antara pusat dan lutut. Di antara pusat dan lutut. Maknanya di sini anak perempuan kita walaupun dia berada dalam keadaan bersendirian, dia kena tutup di antara pusat dan lutut, iaitu diharamkan untuk mereka mendedahkan apa yang berada di antara pusat dan lutut ketika bersendirian. Ini sebahagianlah kita menyebutkan. Ada juga pendapat selain daripada apa yang kita sebut dalam kitab ini. Kalau dalam kitab kita ni secara mutlak bagi lelaki dan perempuan kena tutup depan dan belakang, melainkan ada hajat. Contohnya nak mandi, buka semua, bolehlah. Tapi ada sebahagian kitab, sebahagian ulama menyebutkan aurat, tak boleh mendedahkan aurat ketika berada dalam keadaan bersendirian, melainkan ada hajat. Kemudian mereka syarah pula yang dimaksudkan aurat itu apa dia. Kalau lelaki berbeza dengan perempuan. Okey, baik. Kita tak masuk secara detail lah yang tu. Cukup bagi jelas. Alhamdulillah. Kita nak teruskan yang seterusnya. Dan kata pengarang kitab, dan kata pengarang kita, wahallal ma'al mahramiyyati awil jinsiyyati awis saghiri alladhi la yushtaha nazaru ma'ada ma baina surrati wa ru'bati. Pada perkataan situlah, pada perkataan situ. Kalau dalam kitab saya ni, sekejap saya tengok. Kemudian sampai kepada idza kana bi ghairi syahwatin ila sabiyyin aw sabiyatin duni sinnil tamyizi fayahilu nazaruhu ma ada farjil unsa li ghairi ummiha. Sampai situ kalau yang dalam bahasa Arab tu. Kemudian kita nak baca dalam bahasa Melayu. Dan halal bagi mahram, yakni halal di sini maknanya diperbolehkanlah, yakni diperbolehkan bagi mahram. Diperbolehkan bagi mahram dan orang yang sejenis. Mahram ini yang kita sebutkanlah, iaitu ahli keluarga mahram, iaitu mereka yang haram untuk dikahwini selamanya, mahramiyah, seperti ibu kita, kakak kita dan saudara kita, yakni adik-beradik mak kita, mak saudara. Okey, baik. Dan diperbolehkan bagi mahram dan orang yang sejenis serta anak kecil yang belum menimbulkan syahwat. Yang dimaksudkan di sini anak kecil yang tak menimbulkan syahwat bagi lawan sejenisnya, lawan yang berlawanan jenis. Contohnya kalau kita ni kan, laki tengok berlawanan jenis, tapi yang kita tengok itu adalah budak kecil 1 tahun, adakah akan menimbulkan syahwat? Tidak. Jelas.
Maka di sini kita nak menyebutkan diperbolehkan bagi mahram dan orang yang sejenis serta anak kecil yang belum menimbulkan syahwat. Yang dimaksudkan yang belum menimbulkan syahwat ni iaitu anak kecil yang ketika usia yang lawan jenis, yakni kalau perempuan, budak itu lelaki, maka yang lawan jenis dialah. Yang ni lawan jenisnya, maka merujuk kepada kita lah. Yang ni kita lelaki bila melihat budak kecil, yang budak kecil ini bila dilihat dia tak akan menimbulkan syahwat. Yang ni kita yang melihat ni tidak akan menimbulkan syahwat. Contohnya budak kecil umur 1 tahun, maka kita yang lihat ni adakah menimbulkan syahwat kita? Tak akanlah. Biasanya orang yang normal bila melihat budak kecil berumur 1 tahun, maka dia tidak akan menimbulkan syahwat. Syahwat siapa? Kita yang melihat. Itu yang dimaksudkan. Yang ni diperbolehkan bagi mahram dan orang yang sejenis serta anak kecil yang belum menimbulkan syahwat untuk melihat pada bahagian badan selain, ini yang kita sebut adalah selain di antara pusat dan lutut. Ini kalau dibuat jika tanpa syahwat, diperbolehkan. Yang ni contohnya kalau dengan ibu kita kan tak haram kalau kita melihat lehernya. Ini maklumlah di sisi kita. Tapi bukan maknanya mak kita dia tak pakai baju. Tapi kita nak menyebutkan kalau aurat ibu dengan kita kan di antara pusat dan lutut. Ini kita hanya nak menyebutkan hukum, bukan yang dipraktikkan. Tidak. Maka sambung. Kecuali anak kecil bagi lelaki atau anak perempuan yang di bawah umur tamyiz, maka halal, yang ini diperbolehkan, ini tak berdosalah, melihat bahagian badannya yang di antara pusat dan lutut, kecuali farash anak perempuan untuk selain ibunya. Okey, baik. Yang tak ada kitab, kita nak tolong syarah lah. Mungkin yang ada kitab itu dia boleh tengok banyak kali. Yang tak ada kitab, kita nak jelaskan supaya sampai kefahaman. Kerana sekali baca nak tangkap macam ada tulisan tu berat sikit kan. Maka kita akan sebut, maka penjelasan hukum bagi mahram ini maknanya samalah dengan telah kita sebutkan pada bulan yang lalu. Aurat antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, juga berlawanan jenis, juga dengan mahram. Juga yang dimaksudkan, yakni kita nak menyebutkannya seterusnya, iaitu bagi anak kecil ini dan perempuan yang di bawah umur tamyiz, maka kita diperbolehkan untuk melihat. Contohnya budak umur 1 tahun, kalau dia bertelanjang bulat, tak pakai pakaian, kan boleh kita nak lihatnya. Tidaklah haram melihat kepada budak umur 1 tahun lelaki ni yang tidak memakai pakaian. Ini tak berdosalah kalau kita sekadar lihat. Yang ni tanpa syahwat, ini tidak haram. Maka itu yang dimaksudkan diperbolehkan untuk melihat pada bahagian badannya. Ini selain, di antara, selain, maknanya seluruh badannya boleh dilihat tanpa syahwat. Tapi yang disebutkan di sini, dan dibenarkan kepada dewasa untuk melihat setiap anggota daripada kanak-kanak yang bukan mumayyiz. Kanak-kanak bukan mumayyiz ini, kanak-kanak, ulama mengatakan mereka mumayyiz ini ada 2 cara untuk mengetahui mereka mumayyiz, iaitu kanak-kanak yang sampai kepada usia yang dia ini mampu untuk memahami sesuatu perkataan, dan dia mampu untuk menjawab pertanyaan yang sederhana. Ini kanak-kanak yang sampai pada usia mumayyiz. Ini yang kita maksudkan. Dan dibenarkan kepada dewasa untuk melihat anggota daripada kanak-kanak yang bukan mumayyiz, yang bukan mumayyiz. Maka yang kita maksudkan di sini anak yang berumur 1 tahun contoh. Maka orang dewasa boleh melihat di antara pusat dan lututnya lah. Itu yang dimaksudkan dalam kitab ini. Adapun mahram sama jenis, itu kita tak sebut kerana
Itu di sisi kita maklum. Contohnya kita lelaki, kita dah tahu aurat bagi kita. Dengan mahram kita pun kita dah tahu. Jadi kita tak nak sebut benda yang sama. Kemudian di sini adalah bagi kanak-kanak yang mumayyiz. Mumayyiz ini bagaimana nak tahu? Yang ni kanak-kanak yang sampai kepada usia yang dia ini faham pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Kalau kita bagi duit kepada dia, ayah bagi RM1, tadi dibeli 5 pusing, mana baki? Ni 5 pusing. Kan benda-benda yang mudah, yang ni basic, yang dia dapat, yang dia faham. Yang ni dengan kefahamannya, dia dapat jawab pertanyaan kita itu. Pertanyaan yang mudah. Dan menurut sebahagian ulama, kanak-kanak yang mumayyiz ini, yang dimaksudkan dengan mumayyiz di sini, sebahagian ulama mengatakan kanak-kanak yang dia tahu untuk makan minum sendiri, istinja, maka kanak-kanak ini dia adalah seorang yang mumayyiz. Dia adalah seorang yang mumayyiz. Maka ada dua pendapat lah bagaimana seorang kanak-kanak itu disebut sebagai mumayyiz. Okey, baik. Cumanya di sini itu bagi kanak-kanak lelaki. Bagi kanak-kanak perempuan tidak boleh untuk melihat kemaluannya kecuali untuk ibu bapanya. Kalau anak lelaki dia harus, tapi kalau anak perempuan tidak boleh melihat kepada kemaluan anak perempuannya yang belum mumayyiz, walaupun yang belum mumayyiz, kerana kalau ibu diperbolehkan, kerana ibu ni yang akan membantu anaknya untuk beristinja, ini diperbolehkan. Okey, baik. Kemudian seterusnya, itu abilah bab aurat. Tapi dia sebut bab aurat ini pada maksiat mata, pada maksiat kemaluan saya tak ingat dia akan sebut balik ataupun tidak. Kalau sebut sama, kita tak akan ulang lah. Maksiat kemaluan iaitu mendedahkan aurat, kita tak sebutlah, kerana dia akan membawa kepada perbahasan yang sama juga. Pada kemaluan aurat, itu pada bab maksiat kemaluan, itu pada mendedahkan aurat. Okey, baik. Kemudian kita sambung. Dan kata pengarang kitab, wa yahrumu an-nazaru bil istihqari ila al-muslimi wa nazaru fi baitil ghairi bi ghairi idnihi aw syai'in akhfahu kadzalik. Dan haram untuk melihat orang Islam dengan pandangan yang menghina. Kalau sebahagian kitab dia buat asing-asing, kita nak sebut secara terus tiga ini, iaitu ada tiga perkara yang disebutkan di sini. Yang pertama, haram untuk melihat orang Islam dengan pandangan yang menghina. Ini yang pertama. Dan haram juga untuk melihat ke dalam rumah orang lain dengan tanpa ada izinnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, begitu juga haram untuk melihat sesuatu yang disembunyikan. Ini apa yang ada dalam kitab. Kemudian kita nak syarahlah bagaimana yang dimaksudkan dengan haram untuk melihat dengan pandangan yang menghina. Contohnya apa? Contohnya, dia melihat seseorang dengan pandangan yang menghina, walaupun dia tidak berkata-kata, walaupun dia tak berkata-kata, tetapi matanya itu seolah-olah menghina orang tersebut. Seolah-olah hatinya berkata kepada orang yang miskin, jangan datang dekat kepadaku. Seolah-olah hatinya kata sedemikian. Maka ini termasuk dalam dosa mata, iaitu apa? Melihat orang Islam dengan pandangan yang menghina. Sama ada disebabkan nasabnya ataupun hartanya, yakni dia orang yang fakir, miskin. Maka ini termasuk dalam dosa melihat orang Islam dengan pandangan yang menghina. Dan yang kedua adalah melihat terhadap apa yang ada di rumah orang lain dengan tanpa izinnya. Seumpama apa? Mengintip. Ni tak boleh. Kalau kita zaman dahulu bahaya sikit. Zaman sekarang ni rumah tak apa. Kalau rumah mak-mak kita dulu kan, kalau pintu hadapan kan ada tingkap-tingkap.
Jadi mak kita pagi-pagi akan buka tingkap-tingkap. Maka orang bagi salam, Assalamualaikum. Dia tengok tak jawab salam. Dia pergi buat apa? Ada tak tuan rumah? Kalau mak kita yang duk berkebang, tak pakai baju kan, tengah duk kilah kain, terkejut dia, haram. Haram untuk mengitik rumah orang lain. Ni tak boleh. Ada pun rumah kita zaman kita ni rumah jarang buka tingkap, seolah-olah tak buka tingkap kan rumah kita. Ni rumah biasa, rumah apartmen lah, biasanya rumah apartmen. Kita tak jarang buka tingkap. Tapi kalau rumah kita di kampung, biasanya kita buka tingkap di hadapan. Kalau kita berada dalam suasana begini, kita lihat tingkap terbuka, bagi salam orang tak jawab, maka haram untuk melihat. Ini kerana apa? Antaranya perbuatan ini haram kerana ini akan menyakiti pemilik rumah. Kerana apa? Boleh jadi tuan rumah membuka aurat ataupun isterinya ataupun anak perempuannya, maka tak boleh. Sebahagian ulama kata orang yang mengintai ni boleh cucuk mata dia. Yakni setengah ulama dia kata sedemikian, yakni kalau pemilik rumah tahu ada orang mengintipnya, boleh dia cucuk matanya. Yakni perbuatan itu haram, yakni tak boleh untuk dia mengintip. Sekira-kira kamu dia tengok sangat, cucuk mata. Dan di antara dosa mata adalah melihat sesuatu yang disembunyikan atau dirahsiakan oleh pemiliknya. Seperti seseorang itu dia membuka catatan atau diari kan, buku catatan orang lain. Dia buat apa? Dia buat setiap hari sekian-sekian. Kan dia ada orang setengah ni, dia suka catat apa yang dia buat di dalam buku dia. Maka dalam keadaan ini, kalau dibuka, maka haram ke atasnya. Kerana apa? Pemiliknya tidak redha dengan apa yang dia buat. Maka ini menyakiti hati pemiliknya, maka haram untuk buat sedemikian. Maka ini kita kena tahulah, tidak boleh melihat sesuatu yang disembunyikan atau dirahsiakan oleh pemiliknya. Begitu juga kalau kita pinjam phone orang lain, phone, pinjam sekejap nak call mak, phone tak ada bateri contoh, maka dia hanya mengizinkan untuk kita phone, call mak kita. Maka tak boleh selepas habis buka WhatsApp, baca dia, buka galeri dia, tengok gambarnya. Maka ini pun haram. Kerana apa? Melihat sesuatu yang disembunyikan atau dirahsiakan oleh pemiliknya. Ini yang disebut diharamkan melihat sesuatu perkara yang disembunyikan oleh orang lain, yakni pemiliknya. Tetapi dalam masalah ini dikecualikan. Dalam masalah ini dikecualikan oleh ahli keluarga. Ahli keluarga dikecualikan. Contohnya kita sebagai ibu bapa, kita bimbang kepada anak kita. Contohnya ada perkara yang mencurigakan, lalu kita masuk ke dalam biliknya, bilik anak kita ni, tanpa anak kita tahu pun kita masuk. Kemudian kita ambil phone-nya, kita tengok ada benda-benda yang tak elok ataupun tidak. Maka dalam keadaan ini harus bagi kedua ibu bapanya. Harus bagi kedua ibu bapanya. Dan seorang anak, dia tak boleh katalah ini rahsia kami, tak boleh ibu bapa nak selongkar. Tidak boleh, harus bagi kedua ibu bapanya apabila mereka bimbang kepada anak mereka ini perkara-perkara yang mencurigai. Kita azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Dan yang terakhir daripada maksiat mata, yang terakhir, dan haram wa musyahadatul munkar, yakni dan haram melihat kemungkaran. Idza lam yunkir, jika dia tidak mengingkari atau dia tidak berhalangan untuk mengingkarinya, dan dia tidak meninggalkan tempat kemungkaran tersebut. Okey, baik, kita sebut apakah yang dimaksudkan dengan kata pengarang kitab ini, iaitu di antara dosa mata yang seterusnya adalah menyaksikan kemungkaran. Maka yang dimaksudkan di sini, seseorang yang menyaksikan kemungkaran di suatu tempat, jika itu dilakukan tanpa ada alasan. Kalau ada alasan yang dibenarkan oleh syarak, maka tidaklah dia termasuk dalam dosa mata yang dikatakan menyaksi perkara yang mungkar, jika ada alasan yang dibenarkan oleh syarak. Seumpama tujuan nahi mungkar, maka dia pergi ke tempat maksiat, maka dalam keadaan ini dia melihat maksiat, yakni menyaksikan kemungkaran, tapi tujuannya adalah untuk mengingkari kemungkaran. Bukan contohnya kalau pergi konsert, melihat aurat perempuan, ada alat-alat muzik yang diharamkan, maka ini adalah menyaksikan kemungkaran. Tapi seorang yang dia pergi menyaksikan kemungkaran dengan tujuan dia pergi itu adalah untuk mengingkari maksiat. Contohnya apa? Pergi tangkap mereka yang berkhalwat, mereka yang berkhalwat, maka dia pergi ke tempat tersebut bukan dia nak menyaksikan benda yang mungkar, tapi dia pergi untuk mencegah ataupun nahi mungkar. Maka dalam keadaan ini diperbolehkan, yakni diperbolehkan. Kedua, jika seseorang itu dia menyaksikan perkara yang mungkar tetapi dia tak mengetahui adanya kemungkaran. Contohnya kita pergi ke tempat tersebut, kita tak tahu ini ada perkara yang mungkar, tiba-tiba ada perkara-perkara yang diharamkan. Maka dalam keadaan ini, bagi kita yang tidak tahu adanya perkara yang mungkar, kita tak jatuh dalam dosa, tapi wajib ke atas kita untuk meninggalkan tempat mungkar tersebut. Tapi kalau kita tahu tempat ini memang mungkar, tapi kita pergi untuk apa? Untuk tujuan nahi mungkar, maka ini bolehlah. Kalau tak boleh, jadi macam mana kita nak mencegah perkara yang mungkar? Takkan nak tunggu habis benda yang mungkar dahulu baru nak cegah. Ini bagi yang kita pergi dan benda itu memang ada benda yang mungkar. Kalau pergi dengan tujuan nahi mungkar, boleh. Dan yang kedua ini, kita pergi tapi kita tak tahu akan adanya kemungkaran. Tiba-tiba ada benda yang mungkar. Adakah kita jatuh ke dalam dosa? Kita tak jatuh ke dalam dosa, tapi wajib ke atas kita untuk meninggalkan. Wajib ke atas kita untuk meninggalkan. Tak bolehlah kita pergi, oh saya tak tahu ada benda yang mungkar, duduk je lah. Tak boleh. Wajib ke atas kita untuk meninggalkan tempat mungkar tersebut. Ini. Okey, baik. Dan bagi orang yang mengetahui adanya berlaku kemungkaran, maka dia wajib untuk mengingkarinya. Ini kita maklumlah. Kalau kita mampu dengan tangan, maka kita cegah dengan tangan. Kalau kita tak mampu untuk cegah dengan tangan, maka kita cegah dengan lisan. Dan kalau dah tak mampu dengan tangan dan tak mampu juga untuk dengan lisan, maka kita mengingkarinya dalam hati. Kita mengingkarinya dalam hati. Setengah ulama kata tangan yang dimaksudkan di sini dengan kekuasaan. Kalau kita ada kuasa untuk memberhentikan konsep lah, contoh ada minum arak, perempuan seksi seumpamanya, kita kata saya mengarahkan kamu untuk berhentikan dan bersurai. Kita ada kuasa, maka boleh. Tapi kalau kita ada kuasa, kita hanya pergi sekadar cakap, tak payahlah buat konsert ni. Kalau sekadar itu, orang tak akan dengar.
maka dalam keadaan ini tetap jatuh dosa. Kerana apa? Kita dengan kekuasaan kita, kalau dah arah boleh orang berhentikan buat maksiat, maka wajib kita guna kekuasaan kita. Itu maknanya. Kalau dah tak mampu, bolehlah sekadar kita beri nasihat, ini jangan buat maksiat, ini haram. Ini kalau kita tak ada kekuasaan, kita hanya boleh beri nasihat. Tapi kalau kita beri nasihat pun, dia punya bodyguard, contoh, kamu nak cakap apa, saya campak kamu keluar, contoh kan, tak mampu, maka kita hanya mencegah dengan hati. Itu yang dimaksudkan. Dan ini adalah berdasarkan hadislah, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang ra'a di sini bukan hanya datang dengan makna melihat, tapi datang juga dengan makna mengetahui. Contohnya kita tak lihat, tapi kita tahu adanya maksiat. Maka dalam keadaan ini sama jugalah dengan hadis ini. Maka hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati', kalau dia tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Dan fa in lam yastati' fa biqalbihi, dan kalau dah tak mampu dengan tangan, tak mampu dengan lisan pun tak mampu, maka cegah benda yang mungkar itu dengan hati. Yang dimaksudkan di sini cegah dengan hati ni adalah membenci perkara tersebut. Kita benci kemaksiatan. Ini makna mencegah dengan hati. Dan hadis menyebutkan wazalika adhaful iman. Hadis ini bukan maknanya orang yang cegah dengan hati itulah selemah-lemah iman. Tidak, bukan maksud hadis ini adhaful iman ini adalah hati yang lemah. Tidak. Tapi yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah sekurang-kurang yang perlu kita cegah maksiat saat kita tak mampu dengan tangan dan hati, tangan dan lisan. Yang terakhir adalah cegah dengan hati. Itu maksudnya wadzalika adhaful iman. Bukan maknanya kita ni yang tak cegah maksiat ni, kita adalah orang yang hatinya lemah. Tidak. Tapi saat kita tak mampu mencegah dengan tangan dan lisan, maka kita hanya mencegah dengan hati, yakni kita membenci kemaksiatan, yakni kita cegah dengan hati kita. Bukan dengan maknanya orang yang tak mencegah maksiat ni dia hati yang lemah. Tidak, bukan makna sedemikian. Dan juga bukan dengan makna orang itu dia ada kekuasaan. Contohnya kita tok penghulu, kita boleh nak memberhentikan orang yang buat maksiat, orang yang berzina. Tok, ada orang berzina tok, oh hari ni saya iman lemah lah, cegah dengan hatilah. Ini bukan makna sedemikian. Tapi maknanya adalah saat kita tak mampu, barulah satu persatu. Dengan tangan, tak mampu dengan tangan, dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, maka cegah dengan hati. Tapi bukan bermakna orang yang cegah dengan hati dia mempunyai iman yang lemah. Tapi maksudnya saat kita tak mampu nak cegah maksiat. Itu yang dimaksudkan dengan wazalika adaful iman. Dan di sini kita mencegah maksiat, Nabi dah beri panduan. Maka di sini jangan kita menghalalkan untuk mencegah maksiat selain daripada apa yang Nabi khabarkan. Kalau dah tak mampu dengan tangan, dengan lisan, maka cukup dengan hati. Ada sebahagian dia ambil jalan yang menyalahi apa yang Nabi perintahkan. Tak mampu cegah maksiat, dia buat apa? Dia bom. Ini tak boleh. Contohnya berlaku di sebahagian tempat, adanya pusat kelab malam. Maka jangan ambil hadis ini dengan cara yang salah. Konon-kononnya saya tak mahu dianggap imam lemah, saya nak bom, saya nak menunjukkan saya kuat. Ini salah. Dan juga ulama telah meletakkan kaedah, nak cegah perkara yang mungkar tak boleh mengakibatkan benda mungkar yang lebih teruk. Contoh, membunuh itu bukankah dosa yang besar? Kalau nak dibandingkan dengan apa? Contohnya minum arak, contoh kan. Maka kalau nak dikatakan meminum arak dengan membunuh satu jiwa, maka membunuh satu jiwa itu dosanya lebih besar. Maka jangan disebabkan nak mengingkari dosa ini, maka mengakibatkan dosa yang lebih besar, iaitu membunuh orang Islam yang lain. Maka ini bukan diajar dalam agama kita.
Maka kalau kita buat kajian, kalau kita buat kajian boleh dikatakan sebab timbulnya ekstrim dalam agama adalah disebabkan salah faham dalam agama, maka mengakibatkan keganasan lah, seumpamanya tadi. Kerana kononnya nak cegah maksiat, maka dia pergi letupkan diri, yang mana mengakibatkan matinya orang-orang yang beriman. Ini tak boleh. Kerana ulama sebut apa? La yung ini saya tak nukilkan di sini. Adapun la yungkaruni adalah yang diperselisihkan. Begitu juga kalau diperselisihkan. Cumanya ulama menyebutkan kaedah bahawasanya disyaratkan tak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, kerana kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Maka dia ada kaedah dia lah dalam mencegah benda yang mungkar. Maka kaedah yang ulama sebut antaranya tak boleh mencegah perkara yang mungkar, tapi disebabkannya itu timbul kemungkaran yang lebih besar. Maka sampai sinilah, kita tak berhajat untuk panjangkan. Maka pada pertemuan yang akan datang, kita akan menyebutkan di antara dosa, setelah habis dosa lisan, dosa mata, kita akan masuk kepada dosa lisan, iaitu dosa lidah. Maka yang pertama adalah disebutkan adalah mengumpat. Maka sampai sini tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.